Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, serta berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Ya. Daripada kita lahir hingga sekarang, nikmat Allah berjalan terus. Jadi bersyukur. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana Allah mengurniakan kita hidup. Di mana hidup ni kita faham bahawa hidup ini adalah menceritakan tentang dirinya. Bukan hidup ni menceritakan hal kita. Kerana hidup ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita fahami konsep, maknanya cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu iqra'. Bacalah tu, bukan bacalah saja, makna fahamilah, amaliyahkan, akhlakkanlah. Maknanya iqra' tu dia punya rumusan tu bukan bacalah aja, tetapi fahami dan akhlakkan. Akhlakkan apa tu? Iaitu tidak merasakan ada keakuan diri. Jadi setiap kali mukadimah saya akan ceritakan supaya kita lenyapkan rasa keakuan diri. Walaupun kita dah memang sentiasa merasakan tak ada keakuan diri, tetapi saya selalu suka ingatkan kepada saya dan kepada semua, bersiap-siap supaya kita tidak ada merasa keakuan diri. Supaya boleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah memberi kefahaman kepada kita. Sebab wahyu ni, wahyu yang turun kepada Nabi, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu kena, kaedah dia kena menghilangkan keakuan diri Nabi tu. Bila tak ada kosong, Allah lenyapkan lagi, kosong betul-betul, baru Allah downloadkan wahyu tu. Semalam di Macang saya cerita dalam mimpi, kalau ada manusia yang kita mimpi kadang-kadang 5 minit, tapi dalam mimpi tu 5 minit, tapi tidurnya 7 jam. Bangun 7, tapi mimpi tu 5 minit je. Ada kalanya kita tidur 5 minit, mimpinya 17 jam pun ada. Kadang-kadang tu sampai dalam mimpi tu kita bujang, lepas tu kahwin, lepas tu ada anak, lepas tu anak kahwin dapat cucu. Terjaga baru 5 minit kita tidur punya. Allah boleh buat gitu. Allah yang menyuruh. Jadi apa yang kita bila bangun tidur, kita rasa kita pula ada. Padahal dalam tidur tu sendiri, dia yang atur. Dia yang atur tidur kita. Nak bawa ke mana. Tapi bila kita tak mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah, bila kita jaga, kita rasa kita boleh pertama sekali kita terkejut bila bangun tidur. Aku ada. Kita rasa keakuan. Kita kena tukar tu. Kalau dalam mimpi tu sendiri Allah yang bawa, kita jaga pun tetap juga dia juga yang nguruskan. Cuba ubahkan kita punya kefahaman tu, akhlak kita tadi. Iqra' tadi, bacalah, fahamlah, akhlakkan budaya hidup kita adalah dia yang atur diri kita 24. Dia sendiri Allah tu dalam kesibukan. Dia sendiri menguruskan semua. Bila kita dah faham ni, bahawa dia semua uruskan diri kita, jadi kita tak ada berbalah-balah dah. Kita hidup dalam ketenangan. Sebab hidup kita ke depan ada baik, ada dua lawan. Ada tinggi, ada
rendah. Ada mulia, ada hina. Ada mulia, ada Jadi apa lagi? Semuanya lawannya dua. Siang mah. Jadi kita ke depan kita ni, Allah nak atur macam mana. Ada kala siang, ada kala malam, ada kala hina, ada kala mulia. Ada kala diuji susah, ada kala senang. Jadi dua-dua. Dia pusing gitu. Allah Ta'ala punya pengaturan. Jadi jangan kita risaukan antara siang dan malam, susah dan senang. Kita kena cari di tengah-tengah tu, kata wali Allah. Di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Ada antara susah dan senang. Di tengah-tengah tu ada taman-taman syurga. Wali-wali Allah kata. Maksud taman-taman syurga tu maknanya kita selalu duduk dengan Allah lah. Dia yang nak uruskan, nak letak kita ke mana-mana. Allah. Tapi bila kita memikirkan, aku nak ni. Jadi kita siapa nak ubah Allah Ta'ala yang maha pengatur. Dia yang faham mengatur kita. Bukan kita yang nak suruh Allah atur aku. Kita salah faham. Bila kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita jadi akhlak kita. Kita tak baca betul-betul, tak faham betul-betul, tak akhlak betul-betul diri kita. Terus kita beramal, kita mengaku itu amalan kita, itu perbuatan kita. Ini yang berlaku. Maknanya tidak ada keindahan. Kita rasa keakuan diri, itu tidak indah hidup kita. Tapi bila kita hilangkan kedirian kita, bahawasanya dialah yang nak menceritakan diri dia. Pada yang kita dizahirkan ni bukan untuk tak lain, dia ceritakan diri dia. Itulah tauhid nama dia. Itulah tauhid yang dinding sampai dinding zat. Tapi kalau kita masih lagi kurang yakin, was-was lagi, kita kejap kata ada kita, kejap. Itu makna kita kena proses lagi. Sampai kita dapat duduk keadaan ketenangan di situ. Mana tak ada lagi rasa, betul lah kita sebut tadi, la ilaha illallah. Tak ada lah. Jadi Adam belum ada lain lagi. Adam aja. Adam pun pakaian dia lah. Mana ada Nabi-Nabi bawa selain daripada la ilaha illallah? Tak ada. Semua Nabi-Nabi, 124,000 Nabi, dia bawa la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah tu, bagi Nabi-Nabi, dia dah mahir. Dia dah kenal. Dia dah berdasiasat la ilaha illallah tu. Dia dah amaliahkan dia dah akhlakkan dalam kehidupan. Kita masalahnya, kita tak jumpa lagi orang yang boleh jelaskan betul-betul apa tu la ilaha illallah. Kita dah berpindah kepada yang lain. Contoh macam kita solat. Sekarang kita solat, kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah. Waktu tu Allah kat mana? Dalam solat tu kita kata alhamdulillah. Di luar solat lain cerita. Sekarang dalam solat kita dah sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang puji tu? Yang puji itu siapa? Jadi kita jangan sebut dulu. Maknanya kita jangan sebut dulu alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang bagi rasa? Itu kita kena berdasiasat. Maknanya itu makam tu Nabi Adam. Tinggi darjatnya. Kita kena duduk makan Nabi Adam. Dalam keadaan tak ada diri, dia patung. Bila masuk, berasa je hidup, pujilah. Tapi kita dalam keadaan kita ada keakuan diri, kita sebut tak sama. Tak sama. Rasa tu tak sama. Jadi bila alhamdulillahirabbil alamin, makam dia tu makam Nabi Adam. Jadi kita kena hilangkan diri, tak ada. Baru kita sebut tadi, bila dia datang, ya turun, ya rasa yang dibagi oleh dia tadi, roh masuk, bersin, baru disebut alhamdulillah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, kan saya dah bagi tahu dulu, segala yang ada ini yang Allah nyatakan memuji engkau ya Allah, tapi tak sama. Dan yang layak engkau memuji diri. Jadi tak ada tak diri kita. Jadi kita sebut alhamdulillah rabbil alamin, siapa yang puji siapa? Dia memuji diri dia. Kat mana dia dengar tadi? Kat mana Allah nak dengar waktu tu? Di telinga pendengaran. Jadi yang datang rasa suruh puji siapa? Dia. Yang sebut kalam siapa?
Yang nak dengar balik puji siapa? Ada kita lagi? Tak ada. Tapi kalau kita kata kita yang puji dia, kita ada dua, tak boleh. Ini yang susah sekarang manusia sekarang nak menerimanya. Tapi inilah sebenarnya dibawa oleh para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah ni dia bawa. Dia dah bereskan dah. Dia dah bereskan, makna dia dah pakar, dah memang dia memang tak ada rasa kedirian dia dah. Kita tak ambil ni dulu, ambil yang lain dulu. Ini itu saya cakap tadi ini. Itu jadi celaru kita. Kita rasa kita buat ni. Pengakuan diri kita ada dua. Kita Tuhan juga. Kita pun Tuhan juga. Kita boleh ubah sesuatu tu kita rasa. Macam apa ni, Fir'aun. Dia rasa dia boleh buat macam-macam. Dia rasa dia Tuhan dah. Tapi bila kita faham duduk di sini bahawasanya untuk nak melihat Tuhan tadi, untuk merasakan Allah tadi, kita kena buang kedua, maknanya hawa nafsu kita, kedirian kita kena buang. Tak mau ada. Dia tetap juga Allah bagi kalimat sakti kat kita tu. Tetap juga pakaian kita tu. La ilaha il. Kau tinggi mana ilmu pun, tapi kalau masih lagi kita tak pakai tu la tu, tetap juga kita tak termasuk duduk dalam lembah suci. Tempat nak suci kan tadi, itu perlu menghilang. Perlu tak ada rasa keakuan diri. Dia je waktu tu, betul suci dah tu. Tu. Jadi bila kita tak dapat duduk di situ, maka kita ada keakuan diri, kita ambil wuduk, ambil air semayang ke, tetap berapa kolah pun tak bersih. Luar je bersih, dalam tak. Sebab wuduk tu bersih luar dan dalam. Jadi nak bersihkan luar begitu cara dia. Nak bersihkan dalam wuduk tadi adalah menghilangkan. Jangan ingat lagi keakuan diri. Ya dah cerita tu kan. La hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la muntakalim, semua. Tak ada hidupku melainkan hidup engkau ya Allah. Yakin? Jadi bila yakin, kita nakkan hakul yakin lagi, kita kena bawa dalam kehidupan. Kita tak ada hidup, yang hidup hanya Allah. Kita tak ada qadirun, tak ada kekuatan, yang ada kekuatan Allah. Jadi bila kita bergerak tu bukan kekuatan kita hidupkan. Ni kudratullah yang suapkan. Itu tadi. Bukan. Tapi kalau kita tak belajar, kita angkat, kita rasa macam tak ada apa, kosong lah. Dalam kerugian. Tapi kalau kita hidupkan, dia lain. Pergerakan tu jadi seni. Dia lagi halus. Dia lagi halus daripada seni. Itu dia nama iman. Seni pun dah halus. Maknanya iman ni lagi halus lagi. Halus macam mana? Dia tak ada keakuan diri. Dia lah yang gerak dia. Yang berkata-kata, dia. Yang melihat, dia. Ini mata-mata kita ni. Bila kita bangun tidur, cuba tengok mata kita ke mana. Bila bangun, cuba perhati. Kita tidur tadi. Mimpi bila terjaga, kita bangun, kita mata kita ke mana yang kita. Ini kita banyak tak perasan. Bila kita bangun tidur, mata kita terbuka, tercengang sebenarnya. Terperanjat, kita hidup. Tapi kita tak perasan, kita anggap benda tu macam biasa aja. Sekarang cuba kita ingat balik. Waktu kita nak tidur tu, saya cerita, waktu kita nak tidur tu, warna apa yang datang? Mana tak tahu. Tapi kalau kita betul-betul nakkan, ini babib roh tu. Roh kita nak keluar. Waktu tidur tu, roh kita nak keluar. Panggil anak saya mana? Panggil keluar. Roh kita nak keluar ni, dia ada cermin yang datang. Mana Mak J tadi? Panggil. Duduk luar apa, duduk dalam. Jadi cermin itu datang, cermin tu. Cermin tu terlalu jernih.
Bila terlalu jernih, itu saya cakap tadi, bila seseorang tu dia senang cerita lah, dia minat memancing ikan. Dapat ikan tu syok dia tu tadi. Kan mancing ikan kan syok dia tu tadi. Syok, wah, 10 ke 20 ke. Nanti dalam mimpi, nak tidur nak keluar, 30 datang malaikat tadi. Malaikat datang, nikmat yang 30 datang. Lelap kita. Dia tengok, dia cukup pakar ni, malaikat ni hanya malaikat Israel yang pandai. Malaikat Mikail ke Jibril ke tak boleh. Dia bawa tugas ni Isra, dia dah tahu dah cara dia nak lenyapkan kita, nak tarik nyawa kita. Waktu tidur lagi dia dah tahu dah macam mana nak. Kalau bagi malaikat Jibril dia tak boleh. Jadi yang tahu nak tidurkan kita. Pasal tidur ni kan kita nak tidur baca doa apa? Bismikallahumma awak hidup dan kan sebut mati, betul? Dia mati. Jadi mati tu babit malaikat maut Izra. Jadi dia yang tahu nak tidurkan kita macam mana. Dia tahu kita minat bidang apa. Kalau orang tu ahli zikrullah, dia asyik dengan Allah 30, 40 dia buat nikmat dia boleh. Memang tak lalap kita. Tak lalap. Cuba perhatikan. Ini kita boleh kaji masing-masing. Ini kebesaran Allah. Bila kita kaji, kita dapat baru kita tahu. Rupanya ada cahaya yang datang. Nanti bila kita nak diwafatkan, insya-Allah cahaya tu dah tunggu kita. Sebab masa hidup lagi, nak tidur kita dah bersesuaian, berkenalan. Siapa yang datang nak keluarkan kita waktu nak tidur tu. Tu perjalanan untuk nak bawa kita ke alam barzah. Barzah tu, tidur tu alam barzah, bukan mati dia. Tidur tu alam barzah. Dia keluar sikit satu tempat tu, dia bawa jalan ke mana. Kalau dia hidup di dunia ni, kita terbiasa dengan mentauhidkan Allah, insya-Allah dia akan bawa tu ke tempat sama juga. Kita akan situ. Tak boleh tipu tu. Kalau kita keduniaan kuat, dia akan bawa dalam mimpi dia. Itu rasalah sendiri masing-masing punya bahagian. Jadi kita ni beruntung sebab Allah dalam kita keluar, roh kita keluar waktu tidur tu, mati maknanya dia keluar kan. Pun Allah bagi pelajaran lagi. Allah bagi kita kefahaman untuk supaya kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap detik-detik kehidupan kita adalah Allah nak suruh kita mengesakan dia. Jadi bukanlah maknanya kita mengesakan dia, sebenarnya dialah yang mengesakan diri dia. Itu maknanya esa. Kita tak memiliki kalam. Jadi kita dapat mengucapkan kalam kerana kehendak dia. Cuba kita olahkan dalam kehidupan kita. Adakah kita ni? Sebab tubuh kita ya nampak bergerak, tetapi gerak tubuh kerana hati. Hati kita pula bergerak hati kerana nyawa. Dan nyawa itu bergerak kerana ada roh. Dan roh tu rahsia Allah. Wa ma'utitu mina ilmi ila, tak dibagi ilmu ni kecuali sedih. Ada tapi sedikit. Bukan sedikit Allah tu kedekut, tetapi manusia nak kaji bab roh sikit. Tapi siapa yang beruntung mengenal diri, mengenal Allah, dia akan kaji bab roh, untunglah dia. Bila kita dah kaji bab roh, kita tahu kita ni tak ada 100% semua dia nyusun nak tidur kau berapa, bangun kau berapa, nak mimpi ke mana, nak duduk sini. Ni semua kita dah nampak dah dia punya aturan dia. Iblis ke jin ke, semua aturan-aturan susunan Allah dalam kesibukkan. Allah dalam kesibukkan dia. Sebab dia ceritakan diri dia. Dia ceritakan diri dia. Bila kita tak faham, kita ingat, kita sibuk. Padahal tu semua kesibukan tu adalah cacing yang bawa batu. Allah bagi pemurahnya, bagi rezeki. Semua Allah dalam kesibukan tu. Semua dia punya kehendak semua. Iblis pun kehendak Allah juga. Dia bagi watak sesat dia, Allah yang bagi. Hidup Iblis tu ada yang lain bagi selain pada Allah. Tetap Allah juga yang
Jadi Allah tu dia sebenarnya kesibukan dia sempurna. Kesibukan Allah tu sempurna. Bijaksana maknanya. Kita tak boleh petikai, kenapa ya Allah kau ciptakan neraka? Mengapa kau ciptakan iblis ya Allah kan? Kita tak faham. Allah ciptakan sesuatu tu kun fayakun. Dia tak memerlukan panggil orang cerdik pandai. Boleh tak aku ciptakan neraka? Tak ada. Allah tak bayar gitu. Allah tu bijaksana. Bila dia buat tu cukup sempurna. Ada syurga, ada neraka tu semua ni semua sempurna keadilan dia. Tak ada siapa. Hikmah, hakim, bijaksana, maha sempurna. Kita yang selalu mempertikaikan. Bila kita nak beramal, kita ingat kita nak ganjaran kita syurga. Bukan saya cakap syurga tu tak ada. Tetapi kita dah terbiasa. Nampakkan syurga tu masih makhluk, Allah Ta'ala kata. Neraka tu masih makhluk. Tapi aku beri kepahaman kepada engkau, wahai hamba-Ku, supaya engkau tak ada keakuan diri. Itulah tempat engkau. Tempat yang paling nikmat, tak ada nikmat yang lebih. Syurga pun tak nikmat lagi. Nikmat juga tapi tak cukup nikmat. Tapi kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak mahu ada keakuan diri. Allah aja, nikmat dia lain. Nikmat dia lain. Itu dinamakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang sentiasa hendakkan Allah, tak mahu ada rasa keakuan diri. Tu kan saya dah ceritakan macam mana orang yang ahli ibadah tu hebatnya. 40 tahun beribadah. Tiap-tiap malam beribadah. Allah perlihatkan kepada malaikat bahawa tempat engkau orang yang ahli ibadah 40 tahun ni, tempat dia di dalam azab neraka. Malaikat terperanjatlah. 40 tahun ibadah. Allah lihat kepada malaikat tempat dia dalam azab neraka. Turun malaikat tu bagi tahu kat orang ahli ibadah tu 40 tahun. Tempat engkau wahai ahli ibadah adalah di dalam azab neraka, aku lihat. Allah perlihatkan kepada aku. Dia tetap macam biasa, tak ada muka macam, kenapa aku ibadah 40 tahun tempat aku dalam azab neraka pula? Dia akan, macam tu aku tak nak ibadah lah. Dia tak ada. Orang ni, dia terus juga ibadah macam biasa. Jadi malaikat tu tanya, kenapa kau tak ada rasa apa-apa ke? Kan aku dah bagi tahu kau malaikat. Aku ibadah kerana demi wajah Allah. Dia nak letak aku dalam azab neraka tu bukan kehendak aku. Aku ni ikut kehendak Allah je. Jadi malaikat kagum tengok manusia begitu. Dia pun naik balik je, ibaratnya naik balik lah jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba kau ni pelik lah. Dia ibadah 40 tahun dengan kau tu semata-mata demi kau. Engkau letakkan dalam azab pun dia tetap juga macam biasa. Demi wajah kau dia beribadah. Allah pun bagi tempat dia sebenar tu, syurga. Dia pun turun balik malaikat dia. Wahai ahli ibadah, aku dah lihat tempat kau bukan di dalam azab neraka, tetapi di tempat dalam nikmat. Orang tu yang ibadah macam biasa juga muka dia. Tetap juga khusyuk wa tawaduk kepada Allah, asyik dengan Allah juga. Dia kata, engkau tak ada apa rasa ke tempat kau dalam syurga? Kan aku dah bagi tahu wahai malaikat, bahawa aku beribadah bukan kerana takutkan neraka ataupun nakkan syurga, tapi aku beribadah demi wajah Allah. Jadi itu sebenarnya konsep sebenarnya yang Rasulullah SAW ajar pada kita. Kita beribadah ni jangan fikirkan sangatlah. Itu dah memang Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka tu memang ada. Tapi hala tuju kita sebenar ridha Allah tu penting sekali. Ya Allah, aku kena ujian berat ni ya Allah. Ini tak berat lagi. Kalau berat lagi iaitu aku lupakan kau ya Allah. Aku ada keakuan diri. Itu lagi berat ya Allah. Ajarkan diri kita. Ajar, Allah tak akan bagi terus berat. Allah akan bagi ujian ikut mampu kita. Tapi kita lawankanlah. Kita lawankan. Ya Allah, ni ujian ni tak berat lagi ya Allah. Ada orang lain lagi berat ya Allah. Dan lebih berat lagi bila aku kena ujiannya, aku lupa kau lagi berat ya Allah. Aku ada keakuan diri tu lagi berat. Lawan, itulah dia. Sebenarnya Allah nak tengok ahsanu amala. Itulah amalan yang Allah nak tengok. Inilah amalan yang baik Allah Ta'ala kata.
Aku letakkan dia beribadah 40 tahun, letakkan dia azab pun dia tetap menyembah aku dengan asyik. Kan? Aku letakkan dalam syurga pun dia tak heran, dia dah lebih asyik dengan Allah. Subhanallah. Jadi itu yang kita nak kena faham, inilah dikatakan lillahi ta'ala. Kita berbuat tu betul-betul. Maka kalau tidak kita belajar, macam mana Allah nak uji? Jadi kita kena belajar dulu, kenal diri, kenal Allah, baru datang ujian. Barulah kita bukan senang-senang boleh sebut, aku beriman ya Allah, aku beriman. Mana boleh. Allah tak biar kita sebut aku dah beriman. Allah akan uji dulu sebelum kita mudah-mudah nak cakap beriman, yakin pada Allah sebelum diuji. Jadi bila datang ujian tu, maka kita telah belajar kenal diri, kenal Allah lah tu. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu ujian ke, teguran ke, ataupun Allah nak bayar hukuman. Bukan semua manusia tu layak menerima ujian. Kalau dia tak belajar kenal diri, kenal Allah, macam mana Allah nak bagi ujian? Jadi datang juga musibah, itu bukan ujian, itu teguran Allah, suruh pergi masuk mengaji, kenal diri, kenal Allah. Kalau bagi orang yang bukan Islam, orang kafir, itu Allah nak bayar kat dunia sikit dulu kalau kena musibah. Jangan kita samakan tiga kategori itu. Kalau orang kafir, orang separuh beriman, orang yang beriman. Lain kalau dibagi musibah. Sama juga ni rumah dia terbakar, ni rumah terbakar. Satu kampung, tapi dia kategori orang yang beriman, dia dipanggil ujian Allah. Allah nak naik darjat. Tapi yang kedua ni tadi, dia tidak belajar kenal diri, kenal Allah. Kejap solat, kejap tak, kejap ingat Allah, kejap rasa diri, kejap. Itu teguran Allah. Kalau kena musibah juga, rumah terbakar juga, itu teguran. Kalau dalam tu dia tak Islam, kafir, itu bukan apa ni teguran, itu lebih malang. Itu Allah nak bayar kat dunia hukuman. Jadi tiga kategori itu, bukan boleh kita sebut sama. Orang ni kena ujian, orang ni tak. Satu kampung juga kena rumah terbakar, tapi lain-lain. Allah tahu orang yang mana yang nama ujian, mana nama teguran, mana nama bayar hukuman. Antara hukuman dan juga Allah nak bagi ujian tadi. Jadi kita tengok dalam diri kita. Kalau kita mengaji kenal diri, kenal Allah, pasti satu hari nanti bila tanda kita dah betul mengaji, kita kenal diri, kenal Allah, akan datang ujian. Jangan larilah. Terimalah ujian tu. Jangan takutlah, ujian tu nak menaikkan taraf. Kalau dia tak bagi ujian, mana Mike Tyson nak lawan Holyfield. Kalau tak lawan, macam mana dia nak dapat tali pinggang? Jadi kenalah berperang. Perang. Lawan hawa nafsu kita supaya tak ada lagi rasa keakuan diri. Nabi Ayub kan kena ujian berjaya dia. Seluruh tubuh dia habis semua, hancur dah. Umat dia cabut. Semua keluarga dia cabut. Last sekali isteri pun cabut. Tinggal dia seorang-seorang. Apa dia cakap? Dah teruk dah macam tu ujian. Ya Allah, ini semua hak engkau ya Allah. Jangan sampai hatiku tak ada dengan kau sudah ya Allah. Cinta aku dengan kau tak ada sudah ya Allah. Yang lain kau nak ambil lah ya Allah. Subhanallah. Jadi kita nak kena selalu ceritakan wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadatuhum. Orang-orang cinta kepada Allah, orang mukmin ni, dia suka cerita-cerita tentang Allah. Cerita-cerita tentang Allah tu Allah kisahkan pada para nabi-nabi segala tu dalam Quran tu. Di situ kita akan jadi tengok tu cerita yang pada nabi tu, tak lain tu cerita Allah lah. Jadi kita menceritakan kisah-kisah nabi, cerita pasal kisah Allah lah, mengisahkan pada diri nabi. Baru kita faham, oh nanti kita pula nak kena ceritakan. Tapi kalau kita tak rasa tu cerita Allah, habis-habis gitu kita mengaji Quran, cerita Nabi Yusuf, kita kata tak ada apa berkenaan dengan aku, tu kisah Nabi Yusuf. Mana boleh? Pasti akan kita, bila kita letakkan nanti, Nabi Yusuf punya makam dah ada dalam diri kita. Kita dah faham. Satu hari nanti kita akan diuji gitu. Adik-beradik semua orang iri hati dengan kita. Kan Nabi Yusuf kan gitu. Adik-beradik dia banyak iri hati. Dan sudah kesudahan dia semua baik balik.
Dia. Kita baca pula kisah Nabi Yunus. Macam mana pula makam dia. Bukan sekadar kita baca, kita ambil cerita kisah dia ni, kisah. Pap, dia pun jadi makam pada kita. Kita pun akan diuji. Rasa, walaupun tak sama besar macam Nabi Yunus, tapi kita merasa makam tu. Kita ajar anak kita semua tak nak ikut. Kita peras, kita tinggalkan anak kita malam. Kan? Rupanya kita tanpa disuruh oleh Allah meninggalkan, kita dah meninggalkan anak kita. Tu. Macam Nabi Yusuf, dia tinggalkan umat dia. Dah berpuluh tahun dia bagi tahu suruh tauhid kepada Allah. Seorang pun tak nak ikut. Peras lah dia. Jadi peras dia tu salah juga. Sebab Allah belum lagi suruh. Semua ada makam-makam dia. Jadi kita baca dalam Quran tu kisah-kisah Nabi. Adakah kita meletakkan makam tu daripada diri kita? Dan adakah kita berlaku kejadian itu? Kalau kita tak letakkan makam tu, maknanya kita takkan merasai makam tu. Jadi para wali Allah memang dia akan bermain di makam-makam Nabi tu. Bukanlah wali Allah tu Nabi, tapi makam tu tadi. Makam Nabi Muhammad pula macam mana? Makrifat dia makam Nabi Muhammad, dibaling batu, diejek, difitnah, nak dibunuh. Apa Nabi balik ke rumah, solat 2 rakaat, minta, ya Allah jangan apa-apakan orang yang nak bunuh aku, nak fitnah aku, nak asat dengki dengan aku. Kesiannya dia, ya Allah, dia tak tahu. Kalau kau ampunkan, kalau kau bagi dia hidayah, kau lebih bijaksana, ya Allah. Dia pujuk Allah Ta'ala pula. Itu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena ikut. Kalau tidak, apa yang Allah Ta'ala bagi tahu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya kita tak ikutlah seruan Allah Ta'ala. Siapa ingin dicintai aku, ikut jejak langkah syariat, tarikat, hakikat, makrifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita tak ikut, mana kita tak dicintai Allah lah. Tapi kalau kita ikut, automatik kita dicintai oleh Allah dan automatik Rasulullah pun cinta. Pasal kita dah duduk makam Nabi Muhammad. Kita bukan Nabi, tapi makam. Faham? Makam. Itu tadi. Macam orang tak pernah makan durian. Dia hanya ambil bau je. Dia tak sama dengan orang yang makan. 20 tahun aku kenal durian lah, tapi ambil bau je. Tapi orang ni dia terus, baru 1 hari, terus dia buka kopi, dia makan terus. Faham orang yang pertama tadi daripada yang 20 tahun ni, betul? Jadi kita mudah tertipu. Kerugian. Sebab apa? Kita tak, Allah suruh kita kenal dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, kenal betul-betul diri dia, dialah kenal tu Tuhan. Dan siapa yang kenal Allah, maka Allah lah yang ada. Yang lain dia tak binasa. Tapi kalau kita belajar kenal diri, banyak guru, 100 guru ke, tapi masih ada keakuan diri, mana kita tak selesai lagi tu. Dia selesai mengaji kenal diri, kenal Allah, maka tak ada rasa keakuan di pakaian dia, la ilaha illallah, tak ada. Dan dia mempraktiskan lagi dalam kehidupan dia, minta wazidnahum huda, tambahan lagi petunjuk-petunjuk untuk aku dalam kehidupan ni, tak merasa ada aku, engkau je. Allah ajarkan langsung. Laduni Allah langsung ajarkan kefahaman-kefahaman untuk kita. Berdiri, bangun, duduk, apa keadaan kita pun kita nak olahkan supaya tak ada keakuan diri. Sebab bila ada keakuan diri, maka kita berada dalam kerosakan. Berada dalam kerugian. Kita dah dikenalkan Allah, memang gitu. Memang siapa belajar kenal diri, kenal Allah, dia memang tak nak ada rasa keakuan diri. Tok Kenali pun bagi tahu kan, wali Allah pun dah bagi tahu. Jangan ada wujud diri, jangan ada rasa. Itu juga kalau kita nak selamat. Sebab dah memang pun kita ni tak ada. Angan-angan je. Kita ni rasa kita dia ada ni angan-angan sebenarnya. Macam dalam mimpi tadilah. Kita tidur, kita ingat. Tidur tadi, kita ingat dia yang Allah yang urus. Kita ingat Allah yang urus. Memang betul lah. Dalam tidur tu sendiri, dia yang
Tapi mengapa kita bangun tidur, kita rasa kita pula urus? Tak ke sama juga dalam mimpi pun Allah urus, terjaga pun Allah. Cuba bangun tidur buat macam tu. Jadi kita mimpi, kita tanamkan nak tidur, engkau yang urus ya Allah. Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati. Takkan kita dah serah kat dia yang urus, betul? Memang betul. Bila bangun, janganlah rasa lagi kita nak urus. Oh, aku nak urus sana, aku nak urus sini. Jahat mata kita, terkejut, kita rasa kita yang betul. Tu bangun daripada tidur tu, maknanya mati, hidup, betul? Tapi bila hidup tu kita rasa kita yang hidup. Cuba tukarkan. Terjaga tu cakap, hidup dia juga. Tadi pun dia je. Cuba mainkan situ. Ini skill-skill ni yang diajarkan oleh Allah SWT pada nabi-nabi, para wali-wali ni. Jadi dia orang pakai itu, dia orang dah memang pakar bidang ni, memang dia benci keakuan diri dia pun dia. Jadi kita pula suka ada rasa keakuan diri. Macam mana kita nak tukar kehidupan kita supaya kehidupan kita adalah kehidupan dia. Lahayun. Maknanya kehidupan ni adalah kehidupan Allah. Jangan lagi was-was. Cuba. Bila dia datang nak rasa keakuan diri, nanti kita sedar. Ni aku ni nak masuk ni. Kita baca waqul ja'al haqqu wa zaqal batil. Apabila waqul ja'al haqqu, bila datang kebenaran, yang batil pastian. Yang batil tu kat mana? Kat mana? Yang batil tu kat mana? Kita baca dalam Quran surah Isra ayat 81 kan. Waqul ja'al haqqu wa zaqal batil. Apabila datang kebenaran, yang batil pasti. Yang batil tu siapa? Yang batil tu diri ki. Jadi ingat bila kita sebut ayat tu, janganlah lagi ada keakuan diri. Sebab yang ada hanya hak di dia. Bila kita dah faham gitu, baru kita sambung ayat tu. Sambung ayat tu balik. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kita dah tak ada, makna dia je. Kan? Sesungguhnya innal batila kana zahu lenyap. Semua yang ada lenyap, yang ada hanya jadi itu yang kita nak fahamkan. Kita bedah siasat sampai kita betul-betul hakul yakin wa kamalu yakin. Tak ada lagi kita sama-samalah kita, maknanya. Bukan makna saya cakap ni saya lulus, maknanya kita sama-sama nak bawa. Baru datang kekuatan yang asliah. Ini baru kekuatan yang asliah tu, kekuatan dia lah. Baru akan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dia yang kita nampak. Tak ada nampak tanda kekuasaan lain dah. Turun karamah-karamah dia, pukul tongkat terbelah laut. Nak terbang ke nak apa, nanti dia Allah akan tunjuk, bukan kita, dia akan tunjukkan. Dan kita tak ada merasa ada keakuan diri kita yang aku amalkan ayat ni boleh. Tak ada. Kita tak terfikir kita amalkan ayat, tak ada. Kita nampak dia semua yang nyusun. Inilah ilmu yang hak, ilmu yang sejati, yang ada bahagian tu pada diri kita masing-masing. Dianugerahi oleh Allah ni dikatakan sirullah yang ada dalam diri kita. Itu rahsia yang ada pada diri kita, yang mahal tu tadi. Tapi yang nak mahal tu kena hilangkanlah keakuan diri. Mahal lah dia jadi. Sebab dia je. Tapi masih ada wujud keakuan diri. Jadi kita jadi serendah-rendah martabat kita. Sedangkan Allah tinggikan. Wa rafa'na laka zik. Dia yang nak sebut tinggi nama. Nama siapa? Sebab nama yang dibagi Yusha ke, nama Din ke, nama Nasir ke, nama siapa-siapa tu nama Allah yang bagi. Asma' tu nama-nama Allah. Iblis, sebelum Iblis nama dia siapa? Siapa yang bagi nama tu? Ke ada yang orang lain bagi nama Iblis? Jadi baik. Semua tu nama-nama asma' daripada Allah. Antara Allah nak letakkan watak-watak tu penjaga gol ke,
wing kanan ke, wing kiri ke, itu kita jangan nak pertikaikan. Kita jaga posisi kita apa Allah bagi. Posisi kita adalah Allah bagi special rahmatan lil, memberi rahmat sekian alam. Jangan mendoakan celaka pada yang lain. Kerana kita punya ketua kita Nur Muhammad, watak dia gitu. Jadi kita qul in kuntum tuhibun Allah, ikuti. Jadi beruntungnya kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Beruntung kita. Kita bukan kenal Muhammad yang tu, tapi Muhammad yang batin, yang nur tadi, yang kekasih Allah, yang sifatullah, tak lain. Nur Muhammad tu bukan lain. Nur Muhammad tu adalah sifatullah. Itu yang akan membawa sampai kepada dinding zat penghabisan. Bila sampai dinding zat tu dah tak ada dah. Muhammad pun dah tak ada. Jadi nyatakan apa? Dia. Ahad dan ahad. Ilahun wahid. Muhammad pun kata kita sama-sama mengesakan Allah. Sama-sama mengesakan. Kau tinggi ke ilmu kau, banyak ke ilmu kau, tetap juga sikit ke banyak, tetap mengesakan. Tak ada rasa sombong ilmu aku banyak, tak ada. Malahan bertambah banyak ilmu, bertambah lagi menunduk merendahkan diri. Engkau ya Allah, bukan aku. La ilma lana, tidak ada ilmuku ya Allah, melainkan illa ma'alam tanah, melainkan engkau yang faham, engkau yang memberikan aku faham. Sebelum ni kita jahil. Jahil ni maknanya tak memiliki apa-apa langsung, tak tahu apa pun dia. Kalau asal kita pada tanah, ya Allah Ta'ala kata kita ni daripada tanah. Dan juga air yang hina. Tapi sebenarnya air pun Allah juga ciptakan, tanah. Jadi tak boleh disebut, tak ada apa-apa kita ni. Bila ada tu menyatakan dia yang ada. Misalnya kalau kita nak bercakap dengan orang yang tak duduk pengajian ni, kita nak cakap, dia tetap juga dia rasa, tidak aku jadikan, Allah Ta'ala kata, jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Jadi kita ni kena beribadah. Dia nak rasa dia juga, dia tak faham dengan maksud ayat tu tadi. Dia fikir dia punya kupasan tafsiran dia kata kita kena sembah pada, kita kena beribadah kepada, kita kena. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita dah tak ada. Siapa yang menyembah? Aku nampak kau solat tadi. Bukan aku solat sebenarnya, hakikatnya dia lah menyembah diri dia. Di situ keputusan dia. Bukan buat pengakuan, aku ya Allah dah sembah kau, apa kau nak bagi ya Allah? Hang kacau tu nama dia. Terkacau. Rosak kehidupan kita. Sebab apa? Kita gagal memahami. Gagal memahami sebab apa Allah hidupkan kita. Gagal memahami. Kita sibuk fikirkan mati. Hidup tu untuk apa, kita tak fikir dulu. Fikir dulu hidup ni untuk apa. Hidup ni mana kita tahu. Hidup ni kehidupan dia. Cerita dia apa yang dia nak ceritakan pada kita ni. Dia ceritakan diri dia. Susah kita kata, tak, aku mesti nak macam ni. Aku nak macam ni. Aku mesti nak buat baik. Memang, tapi jangan buat pengakuan engkau lah yang baik. Bila sesuatu yang kita dapat buat, itu semua atas izinan kehendak dia. Apa pun kalau kita dah lakukan satu kesalahan, maka Allah nak melihat bagaimana cara dia olahkan untuk memohon ampun dan maaf. Cara nak mohon maaf. Itu semua aturan susunan cerita dia. Dia jadikan apa ni, Nabi Adam buat salah yang pertama, salah kecil aja, mendekati pohon tu je. Tapi hukuman dia keluar daripada. Kalau kita pakai akal, takkanlah dekat pohon tu dah teruk. Hukuman dia tercampak ke bumi. Jadi kita kena faham. Itu saya cakap tadi, itu hukuman ke Nabi Adam kena tu. Itu bukan hukuman tu. Tu. Jadi kalau hukuman tu apa? Kemarin dulu saya ada cerita. Kita dalam hidup kita tak faham antara hukuman ataupun hukuman suruhan dengan apa? Ketetapan. Jadi hukuman macam mana hukuman?
Hukuman ialah bila kita ada keakuan diri, hukuman itu. Kita dah menerima hukum dan lebih berat daripada azab neraka. Sebab kita ada rasa keakuan diri, kita rasa kita Tuhan. Kita boleh, itu keakuan diri itu. Kita mengaku. Beratnya, berat. Keakuan diri ni bila ada, punca akan membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Maka tu ditekankan tadi, la. Allah Ta'ala kata kalimat sakti tu, la. Engkau punya pakaian tak ada. Bila engkau rasa ada je, habis. Semua kau langgar nanti arahan-arahan apa pun. Jadi bila kita dah tak ada keakuan diri dia aja, iblis ke, setan ke apa pun, dia tak boleh. Allah Ta'ala kata, kau tak boleh, iblis, kau tak boleh goda hamba ku yang bila dia dah ikhlas, bila dia dah betul-betul fana dengan aku, tak ada keakuan diri dia, kau tak boleh buat apa-apa dengan. Kau tak ada kekuasaan tu. Tapi bila dia ada keakuan diri, kau boleh berbisik-bisik dengan dia, mengasut dia. Ini rahsia dia tadi. Jadi itulah yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kalimat tu kalimat sakti. Tahu sakti ni, kalau bahasa Jawa ni, sakti ni dah memang tak ada siapa boleh lawan dengan dia. Tapi kita faham kalimat sakti tu ketiadaan keakuan dia. Maka tu Allah bagi tahu dalam hadis kursi, la ilaha illallahu hizni. Siapa yang betul-betul menyebut la ilaha illallah, kata Allah, dia berada dalam benteng Allah. Benteng tu apa maknanya? Janganlah kita ingat tembok besi ke berapa lapis kita duduk dalam tu benteng Allah. Bukan. Itu benteng tu adalah meniadakan tak ada diri, dia aja yang ada. Dan semua yang ada kekuasaan ni, semua di bawah kekuasaan siapa? Iblis di bawah kekuasaan siapa? Semua di bawah kekuasaan Allah. Semua kekuasaan yang Allah bagi tunduk di bawah kekuasaan Allah. Itu makna benteng kita tak ada. Kita tak ada, yang ada hanya itulah benteng. Tapi kalau kata benteng Allah, kita rasa kita ada, tu bukan benteng lagi. Itu belum. Kita tak faham lagi. Tapi kalau kita sebut, la, tak ada keakuan diri, dia aja kita rasa ahad. Itu makna kita dah ada dalam benteng. Bila dah ada dalam benteng Allah, Allah kata apa lagi tambahan? Aku jamin keamanan. Allah jamin aman dah. Bila aman, tenteram tak? Tenang tak kita? Itulah jiwa yang tenang. Itu yang kita nak. Bila kita dapat di situ, barulah kita buat solat, puasa, zakat, sedekah. Apa pun kita buat, cukup nikmat. Sebab bukan aku yang buat. Itu semua dia. Itu yang Nabi SAW bagi tahu. Saya ulangi lagi. Itulah bila orang yang betul-betul dapat mentauhidkan Allah betul-betul, hingga dirasakan yang mentauhidkan Allah tu Allah. Inilah yang dikatakan manis, tiada pahit. Hidup dia tu sentiasa bahagia, senang sesenangnya. Di situ yang Allah Ta'ala nak kita sentiasa duduk di situ. Allah panggil kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Balik padaku. Aku tahu kalau kau keluar daripada aku, kau tinggalkan aku, kau merana, aku tahu. Sebab tu Allah merendahkan diri, panggil kita selalu. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita kan. Selalu dia panggil, tapi kita buat dek je. Kita macam tak pernah dengar pun, tak pernah. Tu. Sebab kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita tak pernah, kita ingat apa yang datang pada kita, pergi restoran, Milo, aku nak Milo lah. Kita rasa kita yang nak Milo. Padahal siapa yang bagi tu? Ke DJ Maxis bagi tahu kita nak Milo? Mana ada? Tetap Allah yang bagi, tapi kita tak nampak, kita tak sambut. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku rasa Milo. Milo satu. Ini kita terus Milo, kita rasa kita yang biadab kita. Kita tak mengakhlakkan. Nabi SAW akhlak. Akhlak dengan Allah nombor satu, Nabi Muhammad SAW. Apa pun dia sandar pada Allah. Akhlaklah tu. Tak ada keakuan akhlaklah tu. Dia nak bawa dalam kehidupan dia. Bahagia. Inilah bahagia.
Ini dia Allah Ta'ala kata, bila kita dapat duduk di sini, mana ni anugerah Allah yang besar ni. Allah bagi tahu apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Mubina tu perkataan hujung, nyata jelas engkau telah mendapat kemenangan yang aku anugerah. Bukan Muhammad saja, tapi siapa yang duduk makam tu. Makam apa? Ketiadaan yang dirasakan semuanya nikmat ya Allah, menanglah. Tu. Tak payah tunggu pintu syurga buka, dia dah dapat pemilik syurga. Itu yang Allah nak. Allah bukan bagi hidup kita ni, Allah bagi beban. Allah tak nak kita susah. Kita tak nak susah, kita tak faham. Kita rasa kita apa yang kita nak, itu yang kebahagiaan. Kena susah, ini tak. Jadi kita protes. Padahal kalau kita duduk di situ tengah-tengah, sederhana, kita hanya duduk dengan Allah, tak ada keakuan diri, itulah sebenarnya lebih hebat daripada nikmat syurga. Kita memiliki Allahnya tadi, tak ada. Ini Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. 13 tahun dia bagi tahu. Sahabat dia, umat dia, dia bagi tahu ini sungguh-sungguh. Baru dah sungguh-sungguh 13 tahun, dah faham semua sahabat dia, umat dia waktu tu. Barulah datang solat, datang puasa, datang suruh pergi perang. Semua mereka mudah nak buat. Sebab dia dah tahu hidup dia tadi adalah menceritakan kehidupan Allah. Kita yang jadi runsing ni, kita fikir hidup ni aku nak mesti macam ni. Nanti gini. Kahwin pula ada anak gini. Dah ada anak, ada cucu pula. Kita pening kepala kan, fikirkan ke situ. Padahal itu semua Allah Ta'ala punya, aku dalam kesibukan. Engkau jangan sibuklah aku punya. Aku yang buat atur semua tu. Engkau sibuk fikir jauh sangat pergi dia. Apa nak fikir nanti dah ada cucu. Kau ke depan ni bukan tak tahu boleh hidup mati lagi kan. Jadi lepas tu dia hajak berundur pula. Kenangan-kenangan lama pula dia bawa. Lagi biol kita dia buatnya. Lepas tu dah tak cukup ke situ, dia bawa ke depan pula lagi. Jadi kita nak duduk kat mana sebenarnya? Tempat duduk kita sentiasa pastikan sekarang ni dan ke depan tu tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Itulah dia. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan yang sebenar. Itu yang nama kehidupan yang tenang. Jadi apa pun yang ditetapkan Allah, baik ke buruk, kita tahu. Dia yang susun. Kita peduli apa? Sebab apa pun dia letak kita posisi apa pun, yang penting kita rasakan dia aja yang ada. Olahkan. Inilah kebahagiaan. Ajarkan isteri, ajarkan anak, itulah sebenarnya. Jangan ajarkan risau-risau yang ni. Memang ke depan kita ada susah, ada senang. Ada pahit, ada manis. Memang. Tapi jangan kau fikirkan itu susunan Allah. Yang mustahak wa qadha rabbuka, tetap engkau dengan Allah. Bila engkau dah tetap dengan Allah, tak ada keakuan diri engkau, ke depan kau tak risau nak Allah letak mana, yang penting kau dengan Allah. Yang risaunya kalau dia bagi kau tempat yang senang tapi kau tak dengan Allah, tu lebih bahaya lagi sebenarnya. Kita syok sendiri, kita rasa kita bahagia padahal kita tak dengan Allah. Dan dia bagi hina tadi susah ataupun pahit, kita rasa pahit. Sebenarnya itu tak pahit lagi. Pahit lagi bila kita tak ada rasa Allah. Ajar diri kita begitu. Itulah iman. Dia akan naiklah nanti iman tu. Kita akan jaga di situ. Minta Allah pelihara. Saya pun kena ujian, bukan makna kapal tengah laut kena ombak tak kalah tak bergoyang. Tipulah. Mana boleh tak, tetap juga bergoyang. Tapi bergoyang tu kita ada arah. Arah tu jangan sampai kita tenggelamkan. Tetap kita minta Allah. Nanti dia dah hilang ombak tu, Allah Ta'ala kata dia okey balik. Sentiasa kita kena macam mana pun tetap dengan ikat diri kita dengan Allah. Ya Allah, macam mana pun ujian ya Allah kau bagi, jangan sampai aku terlepas dengan kau ya Allah. Memang berat ni, aku tak larat ya Allah nak hadapi ni. Tapi macam mana pun ya Allah, tolong jangan bagi engkau tu terlepas dengan aku. Yang lain terlepas tak apa ya Allah. Ajarlah diri kita gitu. Bukan makna Rasulullah SAW lagi teruk diuji sampai angkat tangan ketiak macam buka, minta betul-betul dengan Allah.
Pertolongan tu lambat sampai ibaratnya. Tapi Nabi terus. Lebih susah lagi diuji Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Jangan kita ingat kita ni dah susah sangat. Nabi-Nabi lagi tak mampu kita nak hadapi ujian dia. Jadi yang kita hadap sebenarnya sikit. Tapi tekanan hidup kita tak faham. Tapi kalau kita faham, kita biasa-biasa je lah. Bola tu dia campak atas air, berat dia 10 kilo. Jadi dia akan turun separuh lah macam tu kan. Maknanya tandanya kau dah betul-betul beriman, betul-betul teguh pada Allah. Berat tu berat, bila turun lah. Tapi janganlah kau tekan lagi. Dah lah, berat kau 10 kilo, di atas air tu, dia tenggelam separuh. Jangan kau tenggelamkan lagi. Bebankan lagi, apalah nasib aku kau tekan lagi. Sekali dia melambung, tak terkawal langsung kan. Jadi biasa je. Ujian yang Allah bagi, dia tahu la yukallifullahu nafsan illa, Allah tahu berapa